Didik TV KPM. Aduh, Ellie, macam mana ni? Itulah tak tahu ni. Kita nak masuk pertandingan teater kan? Kita nak masuk pertandingan teater dekat sekolah. Tapi kita nak tanya siapa? Siapa yang boleh ajar kita ni? Kalau kita kalah macam mana? Tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Aduh, mempeninglah macam ni. Teater. Teater adalah jiwa yang memanusiakan manusia. Maafkan, Tok. Tak ikut-ikut. Teremosi sekejap. Itulah, terkejut juga. Tak. Atuk nak tanya kamu semua ni. Kamu macam kelihatan runsing. Serabut sangat. Kenapa? Atuk, panjang cerita ni, Atuk. Pendek kan? Pada suatu hari... Atuk dah tahu. Kamu berdua nak masuk pertandingan teater sekolah kan? Betul, Tok. Atuk ni memang bijak. Atuk dah jadi Atuk. Teater dan Atuk dulu berpisah tiada. Dulu pada zaman muda-muda Atuk dulu, Atuk adalah paling gah dekat teater dulu. Selalu ada dekat mana-mana teater. Tapi lalu lalang belakang je lah. Bukan yang watak utama tu lah. Ekstra. Betul, betul. Atuk nak kamu tahu, sebelum kamu nak join pertandingan teater ni, Atuk nak kamu tahu dulu yang apa itu teater. Kau nak tahu tak? Nak, Tok. Okey, tunggu. Nanti Atuk akan ceritakan. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton kesenian Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan asas teater. Atuk tadi cerita separuh jalan lah. Kami nak tahu teater tu, Tok, sebenarnya apa? Untuk pengetahuan kamu semua, teater itu adalah ruang atau tempat atau erti kata lain sebuah pementasan. Yang di mana ada pelakon, ada pelaku, pemain muzik, semua berada di atas pentas. Dan diorang duduk atas pentas tu untuk menyampaikan mesej kepada penonton. Tok, saya nak tanya, maknanya kalau ada seorang pelakon, lepas tu ada penonton, itu kira teater tak? Betul. Kerana ada yang menonton. Dan kalau kamu nak tahu perbezaan teater dan panggung wayang, betul tak? Dia ada panggung wayang, teater. Kamu kena tahu dulu perbezaannya. Tapi kalau kita lihat, dia ada persamaan di mana ada pelakon, ada naskah, ada muzik dan sebagainya itu kan. Betul tak apa yang anda cakap? Tapi apa yang membezakan benda ini adalah teater ini dilakukan secara live ataupun secara langsung. Berbeza dengan panggung wayang yang dirakam dahulu sebelum dipentaskan, sebelum ditayangkan. Begitu. Jadi kalau ada muzik pun memang kena ada lah kalau teater ni. Untuk menaikkan lagi mood sebuah cerita itu. Kalau tak ada muzik jadi panggil apa tu? Lain kalau pula tak lah. ada muzik, dia agak sunyi sikit. Begitu. Begitulah sunyinya kehidupan saya tu. Kalau tanpa kamu di sisi Atuk Elfie dan Ellie. Atuk ni sweet sangat. Jadi sebelum kamu nak masuk pertandingan teater tu, kamu kena faham dulu teater tu apa. Faham? Sekarang dah faham kan? Dah faham dah. Okey. Sekarang ni Atuk nak uji
kamu berdua. Kamu cakap dah faham kan? Jadi mari kita beraktiviti sikit untuk hari ini. Boleh? Takut. Mudah saja. takut, Atuk. Mudah saja. Okey? Atuk akan bagi kamu situasi. Kamu kena bayangkan. Dan kamu kena lakonkan. Kan? Dan lakonkan. Okey? Membayangkannya haruslah di sini. Oh. Dan terus ke sini. Dan ianya harus dikeluarkan. Boleh? Keluar. Boleh tak boleh? Boleh, boleh, Okey. Tok, boleh. Boleh, Tok. Bersedia. 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 Okey, situasinya adalah kamu di sebuah padang pasir. Okey? Dan perut kamu semua sangat lapar. Jadi, macam mana keadaan itu pada waktu itu? Lakonkan. Go! Sekejap. Kita nak rehat dulu kan, Tok? Nak kena rehat dulu. Boleh. Baru ada tenaga. Betul. Atuk setuju? Sebab saya tengah takut. Saya gemetar. Kamu gemetar? Gemetar, Tok. Saya pun takut juga ni, Tok. Tak pernah buat ni, teater-teater semua ni tak pernah, Tok. Baik, kita minum air dulu. Basah tekak, baru kita mula balik. Tapi bulan puasa, Tok. Kalau macam tu Aku tak tenang. puasa ke? Adalah Kita lah air minum. basah tekak. Okey. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh, Tok. Okey, jadi kita kena nantikan. Sebelum kita beraktiviti, Atuk nak bagi tahu pasal unsur-unsur teater. Di mana teater ni ada pelakon, mesej. Message. Tok, jap. Mesej tu dia macam mana, Tok? Yang macam hantar-hantar kat kawan tu, Bukan. bukan. Yang inilah mesej je, phone je tahu. Bukan. Mesej tu di mana perkara-perkara yang ada di dalam teater ini harus dilontarkan kepada penonton. Penonton di mana yang melontarkan tu siapa? Pelakon. Pelakon. Kerana di setiap cerita ada objektifnya. Jadi, objektifnya haruslah disampaikan dengan jelas kepada penonton dengan berdialog. Seterusnya kita ada gabungan pelbagai seni dalam teater ini. Tok, bukan ke kita ada penonton kolektif ke, Tok? Penonton kolektif pun betul. Pandai kamu. Kamu sangat pandai. Di Terima mana kasih. bila pelakon hendak melakon, ianya haruslah ada penonton. Kerana apa? Mesej itu nak disampaikan kepada siapa? Penonton. Penonton lah. Penonton. Betul. Pandai. Dua-dua dah pandai. Atuk sambung lagi pasal gabungan pelbagai seni. Gabungan pelbagai seni tu. Seni tu gabung-gabung ke, Tok? Betul. Dia orang bergabung, meletup. Di mana gabungan pelbagai seni ni ia melengkapi antara satu sama lain. Di mana ia ada muzik, dia ada tarian. Tarian. Tengok Atuk menari, ada tarian. Okey. Lagi ada apa lagi selain tarian? Pelakon. Pelakon. Pelakon? Pelakon, tarian, Muzik. Jadi ketiga ni melengkapi antara satu sama lain. Macam kita melengkapi antara satu sama lain. Bergabung meletup. Ya, betul. Jadi ia sangat penting. Muzik, tarian dan lakonan. Kamu faham sekarang ni? Faham, Tok? Faham. Sekarang kami dah lebih bersemangat, Tok. Betul. Okey, sebelum bersemangat, ada apa soalan nak tanya? Yang kamu tak tahu, yang kamu nak tahu? Tak ada. Jadi, dah bersedia ke untuk aktiviti yang Dah seterusnya? bersedia, Dah, Tok. Tok. Boleh Boleh. Boleh. Okey. 1, 2, 3. Jap. Sabar. Sebelum kamu melakukan aktiviti, Atuk akan bagi kamu situasi dulu. Aduh, Atuk. Situasi untuk kamu lakonkan. Dan kamu harus meletakkan emosi. Emosi di dalam lakonan itu. Emosi. Boleh? Kerana lakonan haruslah disebatikan dengan emosi. Emosi. Baru. Jadi, boleh? Baik, Kamu emosi. dah bersedia? Bersedia, Sudah, Tok. Kamu dah bersedia? Sudah, Tok. Okey. Bersedia di sini dan di sini. Cuba korang bayangkan. Yang korang sekarang berada di sebuah padang pasir yang sangat panas. Dan kamu merasakan sangat lapar yang teramat.
Dan kamu berjalan-jalan mencari makanan. Cari. Tiba-tiba kamu ternampak sekeping roti. Dan kamu berasa sangat gembira. Kerana nampak roti, kamu berebut. Dan kamu Ini aku punya lah. bergaduh. Aku punya lah. Dan Elfie dapat makan roti itu dan Ellie merasakan sangat marah dan sedih. Tapi sebenarnya roti yang Elfie makan itu adalah roti halimunan. Sebab roti itu ada dalam poket Atuk lah. Apa Atuk ni? Kamu dapat tak? Rasa marah tak? Ha. Rasa happy tak? Geram je Geram Atuk ni. itu pun emosi. Itu adalah lakonan. Kalau kamu semua nak tahu, itu adalah contoh. Dan untuk pengetahuan kamu berdua, ini juga merupakan adalah contoh teater sebabak. Sekarang kamu dah tahu? Tahu? Dah yakin? Apa yang kamu rasa selepas berlakon? Sesak nafas Atuk. Itu Sebab benar, memang Tok. menggunakan pernafasan ya Atuk. betul, Stamina betul. kurang Atuk. Sebab itulah sebelum berlakon sebenarnya kita kena exercise. Maksudnya buat pemanasan badan. Betul. Kita kena, contohnya kita kena buat lompatan bintang kecil. Contoh macam Alah, Atuk comel. contoh. Dia banyak lagi. Okey. Untuk kita bersedia sebab badan kita dah panas. Bila badan kita dah panas, kita ready untuk berlakon. Jadi otak kita pun bersedia untuk meletakkan emosi-emosi. Daripada sini kita fikir terus turun ke hati. Baik. Dan kita keluarkan untuk penonton yang berada di depan. Kamu semua faham? Faham, Tok. Atuk. Kamu semua faham? Faham Atuk. Jadi sekarang ni, apa lagi yang kamu nak buat? Apa lagi yang kamu nak tahu? Elfie? Selain daripada kita buat teater sebabak ni, apa lagi Tok? Untuk kita bersedia sebagai seorang pelakon tu, takkanlah nak berlakon terus Tok. Tak boleh. Tak boleh. Sebelum boleh. kita nak berlakon, seperti apa yang Tok cakap, kita kena exercise dulu. Betul tak? Buat senaman pemanasan Senaman badan. Ya, betul. Supaya badan kita ni rasa longgar-longgar, ringan-ringan. Supaya bila kita berlakon, tidak berlaku kecelakaan ataupun kemalangan. Betul? Betul tak? Kecederaan. Kecederaan ringan. Contohnya seperti krem, terselia. Itu akan berlaku jika kita tidak exercise dulu, tak melakukan aktiviti pemanasan badan. Itu adalah antara perkara yang kita harus buat sebelum kita berlakon. Baik. Begitu. Okey Atuk. Faham Saya dah faham dah. Okey. Atuk. Ya. Tu je lah. Tu je. Tu je lah. Lepas tu sekarang ni korang dah bersedia nak masuk pertandingan tu? Dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Dah bersedia tapi Atuk pulang balik makanan kami. Pulangkan balik roti kami. Cinta untuk kamu berdua. Roti tak ada. Kalau nak roti, boleh ke dapur? Boleh Boleh. lah. Boleh lah Atuk, Saya? tadi masa teater sebabak tu, Atuk macam buat skrip sendiri je. Tapi ada lagi ke jenis-jenis skrip yang lain tu? Ada. Dia ada 3 jenis skrip. Yang pertama, skrip olahan. Di mana skrip-skrip ni diinspirasi. Kita inspirasi daripada cerita-cerita orang lain dan jadikan satu naskah. Yang kedua, Macam biopik. betul? Okey. Yang kedua, kita ada skrip panjang. Di mana panjang. skrip ini seperti ada dalam cerita-cerita teater moden. Teater-teater moden. Jadi dialog dia tu macam agak panjang. Macam cerita drama-drama dekat TV tu Tok. Betul. Antara cerita drama-drama moden yang ada ialah cerita macam Atak Genting, Atak Rumbia. Itu antara contohnya. Okey. Yang terakhir, Atuk lupa sebenarnya. Adaptasi. Pandai, Elfie. Adaptasi. Skrip adaptasi ini biasanya diambil daripada cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat. dongeng. Macam Siti di alam fantasi. Macam Merong Mehawangsa. Betul. Boleh. Dan ia dijadikan skrip. Dan ketiga-tiga elemen inilah
yang membantu dalam pemilihan skrip. Kamu sekarang dah faham pasal skrip? Dah jelas? Dah faham, Datuk. Bagus. Eli, tanyalah lagi. Tanya. Awak lah tanya. Tanya. Si Eli tu. Tok, Saya? kalau teater moden tu Tok macam mana? Moden dengan Tradisional. teater tradisional. Sebenarnya apa yang kamu nak tanya ini, ia adalah jenis-jenis teater Oh. yang terbagi kepada dua, iaitu moden dan tradisional. Contoh kalau cerita-cerita tradisional ni, kita ada macam Mak Yu, kita ada Mek Mulung, kita ada bangsawan. Ampun tuanku, itu contoh bangsawan. Kalau moden tu macam mana pula? Moden ni maksudnya macam dalam cerita-cerita teater realisme. Contoh Teater realism ni apa Tok? dia apa yang sebenarnya? menyerupai macam realiti, menunjuk kehidupan seharian kita. Itulah realisme. Bukan fantasi lagi. Bukan fantasi. Baik. Faham? Itu adalah teater moden. Betul, realisme. Dia contoh skripnya ialah macam Tak Getih Tak Rumbia, Uda dan Dara. Uda dan Dara. Itu bukan tradisional ke tu? Bukan. Dia banyak. Tok, maksudnya biasanya realism ni dia menceritakan tentang kehidupan kita ke? Kehidupan kita. Apa yang kita buat ini adalah realiti, bukanlah dibuat, bukanlah rekaan semata-mata. Faham? Faham. Tapi kan Atuk ni macam tahu semua benda je. Pelik juga Eli ni tu. Atuk sebenarnya bukanlah sebarang atuk sebenarnya. Atuk adalah sebenarnya cikgu atuk. Cikgu Atuk? Atuk pernah jadi cikgu dulu. Pernah ke sekarang? Sekarang pun sebenarnya atuk masih lagi mengajar, sebab kita mengajar ni tak habis. Sampai bila-bila kita masih seorang pendidik. Oh, maksudnya Atuk ni cikgu. Ya, saya dah cikgu sebenarnya. Sangat Atuk ni nak bagi tahu Atuk ni cikgu. Atuk minta maaf. Saya minta maaf lah, bukan atuk lagi. Oh, bukan? Bukan atuk Jadi lagi. muda lah sebenarnya? Muda. Sebenarnya saya muda, handsome, kacak. Okey. So, jadi sebenarnya Atuk ini merupakan cikgu Akil. Saya sebenarnya cikgu Akil. Baik. Dan juga namanya Elfie adalah sebenarnya Cikgu Elfie. Betul. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri sedikit kepada murid-murid kita sedang menonton. Saya bernama Muhammad Akil Ridwan bin Jaafar, seorang guru teater di Sekolah Seni Malaysia Perak, dan saya masih muda. Masih muda? Saya masih baru lagi mengajar. Tapi Di sekolah? Di Sekolah Seni Malaysia Perak. Okey. Betul. Baik. Itu saja. Itu saja. Okey, Cikgu Elfie. Hello semua, nama saya Muhammad Helfi bin Abdul Rahman. Boleh panggil saya Cikgu Elfie. Sedang mengajar di Sekolah Seni Malaysia Perak untuk bidang seni teater. Betul. Bidang seni teater. Nampak tak bakat cikgu-cikgu kita ni sebenarnya terserlah bila membawa watak yang berbeza. Terus orang ingat macam, oh ni memang betul ni atuk, ni memang betul ni pelajar atau murid sebenarnya kan. Jadi secara keseluruhannya lah Eli nak tanya Cikgu Akil dan juga Cikgu Elfie. Nak panggil atuk je dalam kepala otak ni kan. Dah lekat dah. Dah terlekat dah. Lakonan semata-mata. Besar sangat watak tu. Secara keseluruhannya apa yang boleh disimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini untuk asas teater? Okey, apa yang saya boleh simpulkan dalam pelajaran kita hari ini, boleh rumusan dia. rumuskan. Unsur-unsur teater ni terbahagi kepada macam kita cakap tadi lah, pelaku, naskah, mesej, penonton kolektif dan juga gabungan pelbagai seni. Dan apa yang saya boleh kata lagi secara tambahan dia, teater ini sangat dekat dengan diri kita. Betul. Dengan kehidupan kita seharian. Apa yang kita lakukan sebenarnya ni dah dikira sebagai teater sebenarnya. Teater sebenarnya memanusiakan manusia. Itulah Itu dia. ayat dia. Dalam betul maksud dia tu kan. Jadi mungkin kepada murid-murid sedang menonton sekarang ini, harapnya segala perkongsian yang diberikan oleh Atuk dan juga Cikgu Elfie tadi tu dapat manfaat kepada murid-murid untuk sesiapa sahaja yang ingin belajar berkenaan dengan asas teater. Jadi itu sahaja kesenian kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Elfie, terima kasih Cikgu Akil. Sama-sama. Baik, kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.